Pahang tawar lokasi strategik dan insentif menarik untuk pembangunan industri halal. Antara paparan berita langsung dari Pahang. Bersama Fatina Swar Rashid, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pahang mahu menjadi sebahagian daripada segmen pasaran halal yang semakin berkembang. Untuk itu, ia menawarkan lokasi strategik dan insentif menarik untuk pembangunan industri halal. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, ia termasuk mewujudkan taman perindustrian halal, hub logistik halal dan pelabuhan yang mematuhi standard halal di kawasan perindustrian Gebeng seluas 730 ekar. Bagi merancang dan merealisasikan tujuan tersebut, Kerajaan Negeri memohon untuk menyelarakan cadangan pembangunan taman industri halal di Seksyen 3, kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan seluas 230 ekar dengan fasa pertama seluas 250 ekar sebagai projek keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-13, insya-Allah. Beliau berucap pada perasmian program Halal on Track at Pahang di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan. Majlis disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat ini 503 industri di Pahang memiliki pensijilan halal Malaysia. 60% daripadanya merupakan milikan Bumi Putra. Projek tempatan banjir di negeri ini khususnya di Temerloh perlu mendapat perhatian khusus dan disegerakan ekoran situasi banjir di daerah itu sering berlaku setiap tahun. Ahli Dewan Negara Senator Muhammad Hasbi Muda berkata, langkah tersebut wajar dilaksanakan demi kesejahteraan penduduk yang terpaksa berdepan pelbagai masalah dan kerugian besar setiap kali musim monsun timur laut. Itu memang saya ingat ada tebatan di Sungai Semantan ke apa, Tanjung Krayon dan sebagainya. Memang Temerloh menerima antara peruntukan yang terbesar untuk projek tebatan banjir. Cuma kita harap ianya dapat disegerakan, dipercepatkan. Beliau yang juga Ketua Pemuda Parti Amanah melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Semantan Temerloh. Beliau meminta penduduk terjejas banjir agar mendaftar bagi mengelak tercicir daripada mendapat bantuan wang ihsan. Pembelajaran sepanjang hayat. Berpegang kepada kata-kata itu, dua pesara guru di Rompin menyambung pengajian dalam bidang automotif di Giat Mara. Meskipun masing-masing menginjak usia 61 dan 65 tahun, namun semangat mereka menuntut ilmu perlu dijadikan contoh kepada golongan muda. Muhammad Aziz Saad, 61 atau lebih mesra dipanggil Tok Wan, dalam kalangan pelajar Giat Mara Rompin berjaya menamatkan kursus automotif selama 6 bulan bagi sesi Jun hingga Disember 2023. Berbekalkan sedikit minat membolehkan bapa kepada 4 cahaya mata dan 3 cucu ini mengadaptasikan apa yang dipelajari kepada anak-anak muda yang meminati bidang yang sama. Jadi saya ingin tahu bidang yang bukan bidang saya. Sebenarnya sebelum ini saya seorang guru dan jawatan terakhir saya hal ehwal murid, penolong kanan hal ehwal murid. Jadi saya rasa memang bidang lain lah dengan sekarang ni saya masuk otomotif. Walaupun saya dengan usia ini saya memang tak mampu dah lah nak menjadi seorang pemain. Menjadi pemain memang saya tak mampu, tetapi saya boleh motivate orang untuk terus membantu belajar lah. Bagi Syekh Kadri Syekh Ibrahim, 65 tahun, hasrat untuk mempelajari bidang automotif kini tercapai setelah menunggu selama 45 tahun. Anak jati Endau Rompin itu pernah menerima tawaran menyambung pengajian dalam bidang automotif pada tahun 1975, namun terpaksa dilupakan atas sebab-sebab tertentu. Sebenarnya pembelajaran ini adalah sepanjang hayat. Sebenarnya minat saya untuk menjadi mekanik ialah kerana usaha yang ditunjukkan oleh pihak Giat Mara Rompin semasa mengadakan jelajah outreach di Pulau Tioman. Dan di situ saya lihat kaki tangan dan tenaga pengajar daripada Giat Mara Rompin ini begitu bersemangat untuk membantu kami.
Beliau ditemui pemberita pada Majlis Graduasi Giat Mara ke-73 di Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Kuantan. Seramai 332 graduan menerima sijil profesional Giat Mara dalam bidang pengkhususan masing-masing dan 18 orang graduan menerima sijil Anugerah Eksekutif Giat Mara yang disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Ahmad Hamdi Ibrahim. Paparan itu mengakhiri bingkisan dari Negeri Tok Gajah untuk hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin.